Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Osman, Saudara Zizi Muhammad, Saudara Hamzah Abdullah, begitu juga Saudara Jam Siaja, Latif Arifin, Saudara Aziz, Saudara Zainuddin Mat, Madam K, Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir. Saudara Zamri LC, saban malam menemani saya saudara ya. Saudara Yang Maya, Nursidah Kasim, Madam K, Syirik Syarani dari Muazzam Shah Pahang. Ya, Saudara Kamarul Azhari, Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji? Saudara Rashid Mustafa, Saudara Fazil Yub, salam untuk sahabat-sahabat semua katanya. Begitu juga Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu, Puan Nuraini Adnan, Syaliah, Saudara Awang Yusof, Puan Syarifah Hafifah, Saudara Mat Kadir, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Ahmad Mab, Saudara Muhammad Yusof Ishak, Saudara Muhammad Remy, Muhammad Siddiq, Saudara Zian Yan, Saudara Jamaluddin Rohani, selamat malam. Saudara Hafiz Hazara, Abdul Hamid daripada Kuantan, Saudara Hamid Kama. Begitu juga Joka Karim, Saudara Rahman Arazaina, Saudara Abdullah Manap, Hajah Comel-Comel, apa khabar Ji? Hajah, Puan Hamidah Kamat, selamat malam. Saudara Hamid, begitu juga Fakri Sani, Waalaikumsalam. Arifin Abdul Halim, Ijam Syam, Saudara Syahad Ibrahim, Saudara Mustafa Hamid, selamat Hari Raya. Irna Putri dari Gebeng, Kuantan, Saudara Nordin Din, Saudara Salih Saleh. Itu juga Saudara Hijaz Zakaria, Waalaikumsalam. Puan Azizah Arzaina Azawan, so Azizah Arzaina dari Taiping, saudara. Puan Aminah Kak Minah, apa khabar? Saudara Pak Chu dari Langkap, Perak, Saudara Ifandi, terima kasih. Minasir dari Bukit Mertajam ni, Saudara Hashim Alias, selamat malam. Saudara Rashid Mustafa dari bila nak tangkap KSN ni? Tak tahulah saya. Saudara Muhammad Kapli dari Kuala Kangsar, Saudara Muhammad Kapli. Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, apa khabar mi? Saudara Kafli Zul, Saudara Pak Uda, selamat malam. Dari Teluk Intan, katanya hujan dari petang tadi. Saudara Bulan Terang, Saudara Puan Nur Ali, salam, selamat malam. Yaumon, Saudara Nasir, Azrul Jalil, Saudara Syaha, Saudara Aha. Itu juga yang tidak ketinggalan, banyak mesej masuk ni. Saudara Badruls, Saudara Matno, Saudara Muhammad Syahran Sulung, Saudara Mat Rahmat, apa khabar dari Johor Bahru? Saudara Lim, Saudara Muhammad Rafi'i Ahmad, apa khabar? Salam Malaysia Madani dari Shah Alam katanya. Saudara Hasan Jelani, hujan lebat dan kuat ribut sekitar Melaka. Saudara Ibrahim Ismail, salam dari Kelantan. Kita Kelantan akan berjuang habis-habisan lawan PAS katanya. Sabar. Saudara Ishak Mazin, Saudara Syarum Jawandi, Rubidin, apa khabar Bi? Saudara Azrin Abdullah, Saudara Bahari Ismail dari Batu Cave, Saudara Ibjah, Salam Madani, Rashidah Ahmad hadir dari Kota Singa, ya. Puan Rashidah Ahmad, Puan Nur Maria, salam untuk semua pelayar. Izzuddin Ismail, Saudara Man Ganu Man, Saudara Ilyas Muhammad, Marabiah Abdullah. Itu juga Saudara Muhammad Noh, salam dari Semenyih, kata Saudara Muhammad Noh, saudara. Saudara Azwan, Saudara Jaharuddin, Saudara Puan Ros, apa khabar? Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah. Banyak sangat yang masuk ni, kiri kanan, nak tengok tiga-tiga, bukan senang nak baca saudara. Ya, Saudara Syuk. Baik saudara, seperti biasa, hari ini adalah hari Khamis. Jangan lupa saudara, malam ini adalah malam Jumaat, malam seribu rahmat. Kita harus berdoa pada Allah SWT, perbanyakkan solat sunat, solat tahajud. Ini malam Jumaat saudara. Dan ini adalah hari yang ke-6 Aidilfitri yang mulia saudara. Dan juga tak lupa saya mengingatkan anda, merupakan hari yang ke-1135 COVID melanda negara kita. Saya harapkan agar kita sentiasa berhati-hati, ya. Saudara Jasni Ramli dari Jasin, dari Jasin Melaka, Puan Aminah Jaafar,
Saudara Muhammad Azhar Mat Spana, salam pencerahan. Saudara Saleh Taib, begitu juga Puan Azizah, selamat Hari Raya. Saudara Kabar Kinot, sambal petai kari kambing, siapa makan saya tak tahu. Saudara Syam Haji Nawawi, saudara Johasri, begitu juga Yaya Armin, saudara Saleh Talib, Mak Semana, UMNO terus maju mara untuk rakyat Malaysia. Saudara, jangan lupa saya berpesan pada anda, jagalah kesihatan diri kita sebaik mungkin, jaga kebersihan. Dan kabarnya Kementerian Pendidikan sedang berkira-kira untuk mewajibkan agar pelajar-pelajar, anak-anak kita ke sekolah memakai pelitup muka. Artinya saudara, COVID-19 masih melanda negara kita. Apa khabar Saudara Fuad Rahman daripada Subang Jaya? Moga sihat walafiat, Puan Faridah Pardi. Puan Faridah Pardi, Saudara Mat Zailan, apa khabar? Saudara Syam Haji Nawawi, Ron Chiu, saudara. Baik saudara, mohon sedikit waktu untuk pencerahan e-commerce. Kalau teman-teman yang mempunyai produk yang mahu saya wawarkan produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar memasarkan setangi bakur dan juga haruman minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Saudara Adam Jebat. Begitu juga Saudara Zali dari Sibu, Sarawak. Adam Jebat, dia kata gagasan perpaduan. Love it. Dan Siti Farehah boleh dihubungi di talian 0177114300. Bekalan ataupun pesanan untuk dendeng manis Siti Farehah dibuka semula, kecuali simpulan kasih belum lagi terdaya katanya. Begitu juga bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, Syauqi dari Kizinis telah pun membuka sebarang pesanan untuk bekalan buah-buahan yang boleh dihantar terus ke rumah anda, harga murah yang terbaik. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Dan akhirnya adalah Popiah Sirih Lady Maria, saudara. Jangan lupa, ini kegemaran saya, Popiah Sirih Lady Maria, rangup pedas manis. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Baik saudara, itulah seketika e-commerce. Terima kasih atas keizinan anda untuk saya memberi pencerahan. Saudara Rocker, Saudara Saiful Putra, Saudara Safar Lokman, Pak Suru, Sunrise Junaidi, Eman Jumari, kita juga dengan Raja Rosli, Raja Sulong, apa khabar aku? Saudara Azlin Abdullah, bulan puasa tahun ni niaga roti John katanya lebih baik berbanding dengan tahun lalu. Walaupun tak ramai katanya, tapi insya-Allah walaupun minyak masak saya dapat, tapi alhamdulillah. Saudara Mat Spana, kebenaran terus keluar satu persatu. Umi Kalsum, Saudara Syaril Hamzah. Saudara Raja Syahrizat, apa khabar aku? Juga doa saya agar anda semua sihat. Saudara Mat Zaki Husin, Saudara Abraham Manap dan juga Muhammad Zulkifli. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara, sebagai panduan kehidupan. Walaupun saya bukan da'i ataupun ustaz, tapi kiriman teman-teman wajar saya santuni untuk kita fikirkan bersama saudara. Kerana menurut teman saya, setiap hari kita melalui cabaran demi cabaran kehidupan yang memancing kita untuk merasa marah, untuk merasa bimbang, kita merasa geram, takut dan tertekan. Dan Allah SWT mengajar kita untuk selalu bersikap sederhana. Jangan terlalu sedih dan jangan juga terlalu gembira. Kerana Allah SWT berfirman yang bermaksud supaya kamu janganlah berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap yang sombong, takbur, lagi membangga diri. Ini pesanan saudara. Ini dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-23. Sebenarnya saudara, emosi kita ini kalau kita tidak diurus dengan baik, ia hanya boleh meletihkan diri kita sendiri. Ia menyebabkan kita sakit. Kita pasti merasa sakit kerana susah hati. Bukan setakat itu, bahkan kesan kalau kita marah boleh menyebabkan emosi terpendam kepada orang yang dimarahi. Seterusnya, jika tidak diselesaikan, ia akan mengakibatkan tekanan mental. Jika dia adalah orang yang kita cintai, bukankah kita akan turut sakit jika dia mula mengalami penyakit depresi?
Kalau kita marah, kita dendam. Jadi untuk mengelakkan semua itu saudara, bersederhanalah. Apa saja yang datang kepada Allah, kalau itu musibah, anggap itu sebagai ujian. Kalau itu rahmatnya, anggaplah itu kurnia ilahi pada kita. Bukan untuk kita membangga diri ataupun bersikap takbur. Saudara, Saudara Osman Ahmed, apa khabar? Salam sejahtera dan selamat memberi pencerahan. Terima kasih. Saudara Safwan, begitu juga Saudara Jansyah dari Kaum Baru, Isa Safawi, Saudara Zamri Ibrahim, Nia Idris alias Mac katanya. Baik Cik Tahir. Baik saudara, kita santuni pula mutiara kata kiriman sahabat saya Datuk Seri Said Ali. Katanya, rezeki itu adalah ujian dari Allah. Dimewahkan artinya kita dimuliakan. Bila disempitkan, bukan bermakna kita dihinakan. Ia merupakan peringatan sejauh mana kita redha ataupun kita bersyukur dan sabar dengan reda atas setiap pemberian dan dugaan dari ilahi. Terima kasih Datuk Seri Said Ali atas kiriman mutiara kata-kata yang agak berarti bagi kita, yang wajar untuk kita hayati bersama saudara. Dan kita tidak lain dan tidak bukan, kita harus saling ingat mengingati antara satu sama lain. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Itu saja. Kebimbangan saya, kalau negara berbelanja wang tanpa had, negara boleh muflis. Dia saudara Zack Hassan. Dia kata, kenapa Atan lekas meroyan? Saya tak tahulah saudara. Soal teman-teman saya selalu bercakap saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Masing-masing ada pandangannya. Biarlah dia menzahirkan keadaannya. Dan saya ingin memberi ingatan juga pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Bagi mereka yang memasukkan live saya serta disunting dalam sebarang channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan maupun tulisan yang muncul dalam muka buku saya ini. Sebab itu saya minta sebaik mungkin gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita saudara adalah warga cinta damai. Ingat saudara, ini pencerahan politik yang matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu. Seandainya saya memberi komen, memberi pandangan, kita harus berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya saudara Razali Jali, we must agree to disagree. Saudara Masran, saudara Mus Ahmad, saudara Abu Nem, begitu juga saudara Syam Johari. Kita warga cinta damai saudara. We must agree to disagree. Baik saudara, pencerahan pertama adalah informasi. Bagaimana sekitar jam 4 suku petang tadi. Ini berlaku di Alor Gajah, Melaka. Petang tadi, waktu jam 5 petang saya buat live, bercerita tentang kehidupan. Ada teman masukkan mengatakan ada hujan lebat di sana sini. Rupa-rupanya di Melaka 10 buah rumah rosak teruk saya akibat dilanda oleh ribut dan taufan. Kejadian ribut puting beliung berlaku begitu pantas yang merosakkan 10 buah rumah di rumah awam Sungai Petai di Alor Gajah, Melaka. Ya, saya harap teman-teman yang tinggal, yang mengalami musibah tersebut bertabahlah dan bersabarlah. InsyaAllah saya yakin kepimpinan negeri Melaka akan datang membantu. InsyaAllah sabar. Kerana kabarnya katanya kejadian itu berlaku pantas, cepat datangnya. Maklum saya lah, ribut taufan ni selalu bila datang dia pukul selalu. Datang ganap saya. Bagaimanapun alhamdulillah tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Saya ingin mengingatkan sebab dapatan saya bahawa negara kita bakal mengalami El Nino sekitar bulan Jun nanti, kesan daripada cuaca yang lebih kering dan panas. Kerana saat ini kita berada dalam suasana musim peralihan monsun sehinggalah penghujung bulan Mei, di mana sepanjang musim ini, bulan Mei nanti saudara, cuaca seperti ribut petir diramalkan berlaku pada sebelah petang dan selain lewat petang ataupun malam sepanjang tempoh bulan Mei. Hati-hati saudara, siang dia cerah, tetapi walaupun bagaimanapun cerah, walaupun ada mendung, namun cuaca bahang panas terasa yang amat sangat saudara. Kerana pakar klimatologi dan fellow Akademi Sains Malaysia, Dr. Fridolin Tajuddin Tanggang berkata keadaan itu berlaku terutamanya di kawasan pantai barat.
Semenanjung dan Lembah Kelang, di mana secara puratanya curahan hujan paling tinggi pada April dan Mei. Hujan ekstrim dan ribut petir semasa musim peralihan monsun boleh menyebabkan banjir kilat, terutama di kawasan bandar seperti ibu kota. Bagaimanapun, bermula April ini kita mengalami sedikit keadaan cuaca yang kering dan panas. Jadi katanya Predlin berkata keadaan ini disebabkan rantau benua maritim yang merangkumi sebenarnya Malaysia dan Indonesia didominasi keadaan tekanan tinggi atmosfera berskala besar yang boleh dicirikan dengan keadaan perolakan terhalang dan ketiadaan banyak awan. Sebab itu cuaca panas dan sebagainya. Itu meningkatkan pancaran matahari ke permukaan bumi sekaligus meningkatkan suhu. Jadi kekurangan curahan hujan juga mengurangkan kesan penyejukan daripada penyejatan. Bagaimanapun, Freddy berkata untuk keadaan cuaca di salah satu lokasi, orang ramai dinasihatkan untuk merujuk pada Jabatan Meteorologi. Dan keadaan cuaca memasuki bulan Jun akan berubah disebabkan keadaan monsun barat, di mana cuacanya dicirikan dengan keadaan kering dan panas. Dan lebih membimbangkan, bermula Jun tahun ini, El Nino kuat diramal berlaku katanya. Ini pakar, saya tak tahu saya, laporan saya terima. Bagaimana seperti fenomena El Nino yang kita alami sebelum ini, keadaan di negara Indonesia dan Indonesia akan menjadi lebih kering dan panas bermula Jun hingga Oktober. Di utara Semenanjung, Sarawak dan Sabah juga biasanya didominasi keadaan kering dan panas di penghujung fenomena El Nino, iaitu Januari hingga April 2024. Bersedialah saudara untuk menghadapi suasana cuaca perubahan iklim yang begitu mendadak saudara. Jadi kesan daripada kepanasan yang kita alami sekarang ni, saya mendapat laporan bahawa menurut Asro Awani yang melaporkan bagaimana seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 7 bulan dari kampung Kota di Kota Baru Selasa lalu meninggal dunia dipercayai kerana strok haba. Ini saya jelaskan saudara. Bapanya Ahmad Faris Fazli menyatakan anak tunggalnya iaitu Nur Imani mula batuk sejak seminggu lalu dan mengalami simptom muntah-muntah beberapa hari selepas itu. Punca kematian hasil postmortem, doktor mengatakan disebabkan oleh strok haba. Ini saya katakan tadi, saya selalu 2-3 malam lepas pun saya ingatkan anda, strok haba. Kerana air dalam badan kering, paru-paru kecut, katanya. Jadi jelas Ahmad Farid anaknya mula kritikal pada Isnin malam. Dia dan isteri membawa anaknya ke sebuah klinik swasta sebelum diminta menghantar ke hospital. Dan semasa tiba di unit kecemasan hospital Raja Perempuan Zainab, keadaan anak saya sudah lemah dan kesejukan. Namun, doktor yang bertugas di unit kecemasan malam itu memberikan ubat dan meminta kami membawa pulang. Memanglah, kata kalau boleh nak suruh tinggal di hospital. Tapi keadaan anaknya semakin teruk sebelum mengembuskan nafas terakhir sekitar jam 7.20 pagi Selasa lalu. Secara ini keadaannya bahawa kejadian ini bukan pertama. Ada juga berlaku satu lagi kejadian tapi tidak dilaporkan di Kota Baru, Kelantan, di mana mengalami strok haba kanak-kanak. Jadi anak-anak kita kalau boleh saudara difahamkan kanak-kanak lelaki saudara berusia 11 tahun. Dia meninggal dunia kesan daripada strok haba kerana dia bermain di padang panas. Jadi kalau boleh perhatikanlah anak-anak kita saudara. Itu laporan tentang kedudukan cuaca kelamin negara kita. Dan alhamdulillah, tadi pun kita mendengar bagaimana Yang Berhormat Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri menyatakan alhamdulillah bahawa 30 rakyat Malaysia yang terperangkap di Sudan sudah pun berjaya dikeluarkan dan dijangka tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur besok jam 3.45 petang menggunakan pesawat Saudi Air, Arab Saudi Air. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada pasukan tentera laut, iaitu pasukan tentera Arab yang membantu mengeluarkan warga kita dan menghantar pulang 30 orang. Ini terdiri daripada pegawai kedutaan, mereka yang bekerja dengan Petronas dan juga ada pelajar ataupun yang bertugas dengan bangsa-bangsa bersatu di Sudan, iaitu di Khartoum. Secara alhamdulillah sebenarnya terdapat 32. Dua lagi telah pun berjaya dikeluarkan minggu lalu. Tapi 30 yang terperangkap di Khartoum akhirnya telah berjaya diselamatkan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri juga mengucapkan jutaan junjung kasih
kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong yang begitu prihatin serta mengikuti perkembangan warga kita di Sudan. Atas keprihatinan baginda menegur dan menitahkan agar kerajaan Malaysia segera membawa pulang warga kita di negeri yang bergolak. Jadi keadaan sekarang ni dikata masih lagi bergolak, peperang saudara masih berjalan, walaupun ada pihak mengatakan berlakunya gencatan senjata, tapi tembakan masih berlaku. Itulah keadaan saudara. Dunia semakin dalam keadaan yang huru-hara. Kita mengharapkan agar negara kita tidak terdedah dengan keadaan sebegitu. Bagaimanapun dalam keadaan ketenteraman, saya difahamkan bahawa agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK menjelaskan bahawa banyak maklumat peribadi kita seperti nombor kad pengenalan, MyCard dan juga nombor akaun pelanggan telah pun didedahkan oleh penjenayah cyber di laman web. Ini keadaannya saudara, maka data-data peribadi kita telah dijual dalam scammer. Jadi anda harus berhati-hati kerana AKPKP merasakan bahawa wujudnya penjenayah-penjenayah cyber yang berusaha untuk mencari keberuntungan atas keberitan rakyat. Sebab itu AKPK sedang bekerjasama erat dengan pihak berkuasa, undang-undang dan pihak wajib, termasuklah Kementerian Komunikasi dan Digital serta Cyber Security Malaysia dalam siasatan menyeluruh berhubung kegiatan yang dijalankan oleh pihak yang tidak berwajib itu saudara. Saya harus melaporkan tentang kebejatan ini. Sebenarnya saudara, ini tentang sekarang ni musim pembongkaran. Saya dah cakap saudara semalam lagi, nampak gayanya politik negara kita sudah pun memasuki era musim pembongkaran satu demi satu. Bagaimanapun apa yang berlaku di Melaka saya tak tahu lagi, tapi ada yang bersumpah dan sebagainya. Menurut sahabat saya Yang Berhormat Esko Kerajaan Melaka iaitu Datuk Rais Yassin, dia kata bukan dia, tapi dia difitnah dan sebagainya. Bagaimanapun kita tunggulah perkembangan lanjut. Musim sekarang ni saudara, sebab itu saya dah berpesan orang politik kena lebih berhati-hati kerana media sosial dan warga internet semakin ganas sekarang saudara. Keadaannya habis sekarang ni, segala etika dalam pemberitaan maupun informasi, sama ada yang terhad maupun yang rahsia, semua terbongkar. Saya teringat saudara, kita sebagai warga wartawan sepatutnya kita melaporkan apabila sesuatu insiden itu, satu berita itu mesti disahkan oleh pihak berkuasa, baru kita boleh menulis. Tapi sekarang ni saudara, dalam media sosial Mak Datuk memeranjatkan saya. Tapi bagaimanapun kepada teman-teman yang berkesempatan mendengar ataupun mengikuti laman saya ini, saya ingin berpesan, berhati-hati sebab anda terdedah pada libel ataupun anda boleh dibawa ke muka pengadilan dan disaman oleh pihak-pihak tertentu seandainya laporan anda tidak mendapat pengesahan. Ini yang kekhawatiran saya. Kerana 2-3 hari lalu itu soal Esko dan skandal sek. Dan sejak malam malam tadi saya terkejut. Cerita ni cerita lama saudara, saya dah tahu lebih kurang bulan lepas lagi, tapi saya tidak dapat mengesahkan kerana pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan, itu pihak SPRM atau pihak polis. Tapi berlega sebuah video berjudul Sisi Hitam Manusia bernama Hamzah. Kalau anda lihat, kadang-kadang ada yang dikirim pada anda. Ini saya melihat apakah mereka memperolehi autoriti atau pengesahan daripada SPRM, kerana tanpa memikirkan apakah persoalan yang dilontarkan itu masih dalam siasatan SPRM ataupun sebaliknya, atau masih lagi dalam radar pengintipan pihak berkuasa. Tapi semua itu sudah mula terdedah. Saya rasa benda-benda beginilah yang kadang-kadang membuatkan pihak pencegah rasuah SPRM, pihak polis selalu mengingatkan, jangan kita mendedahkan sesuatu yang belum sahih, yang belum disahkan. Sebab pihak berkuasa sedang menyiasat, dan ini boleh mengganggu siasatan. Sebab itu saya tidak menularkan ataupun membuat kenyataan. Bukan saya tak tahu, saya tahu, tapi saya masih berpegang pada etika kewartawanan. Sesuatu yang perlu dilaporkan boleh dilaporkan selepas kita mendapat pengesahan pihak berwajib. Tak apalah kalau orang nak skop ke ataupun orang nak mendahului kita, teruskanlah, saya tak ada masalah bagi saya. Tapi biarlah laporan kita itu benar-benar berwibawa.
Jangan kita bercakap sedangkan perkara itu belum benda yang sahih. Sesuatu yang tidak sahih. Saudara Syam Johari, dia kata harap tolong kongsikan dengan kawan-kawan semua. Sebab dia apa dia Saudara Azminuddin ada dalam kitab PAS. Kerana semalam dalam dari segi video, saudara, jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Ini perkara-perkara yang sensitif, tapi saya tak melaporkan sepenuhnya saudara. Kerana memuatkan penceritaan tentang Setiausaha Agung Parti PBM, Setiausaha Agung Perikatan Nasional, mantan Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bulan lalu cerita tentang anak dia. Setelah disahkan, pihak berkuasa bawa ke mahkamah, boleh kita melaporkan. Sekarang ini saya melihat kadang-kadang mereka merasakan ini cerita daripada deep throat ataupun sumber mereka, sedangkan ini boleh mengganggu siasatan. Saya tahu cerita ni dah sebulan lebih. Bagaimana kisah seorang menghantar pada saya wang melibatkan lebih kurang 15 juta yang dimasukkan dalam beg, dipindahkan daripada kereta ke sana keluar kereta lagi di persekitaran kawasan Publica katanya. Sekarang ni saya tak tahu sejauh mana benda itu benar atau tidak. Saya cuba berhubung dengan pihak SPRM, mereka kata sedang siasat. Jadi sesuatu yang sedang disiasat tak boleh kita mendahului pihak berkuasa maupun pihak polis. Tapi saya hairan bagaimana dia mendedahkan diptut. Ini sebagai membuka rahsia siasatan. Ini saya tak tahulah. Persoalannya masih lagi dalam siasatan. Jadi semua ini pasti mengundang SPRM terpaksalah mendedahkan tentang kebenaran ataupun tidak siasatan yang mereka lakukan. Banyak berada melibatkan wang dengan jumlah sehingga 15 juta ringgit. Persoalannya untuk siapa? Dari siapa? Memanglah ada berapa 4-5 nama yang disebut. Sahih ke tak sahih? Katanya bahawa ini adalah pembongkaran. Kononnya butler ataupun pembantu kepada mantan menteri. Saya dapat tahu cerita itu, saya bukan saya tak tahu, tapi tak boleh kita nak terus menyebut nama. Saya tengok bila dia kata sisi hitam Saudara Hamzah Zainuddin, ini keadaannya saya rasa mendedahkan kepada masalah yang boleh disiasat. Dia boleh ambil tindakan undang-undang. Negara kita ini negara hukum, saudara. Tidak ada sesiapa pun yang boleh disahkan ataupun dikatakan bersalah melainkan dibuktikan oleh mahkamah. Dan kalau ada siasatan, biarlah pihak polis ataupun pihak SPRM mahu pihak berkuasa yang membuat kenyataan. Saudara, ini saya cakap terus terang, saya terima banyak cerita kes tentang penularan wang 15 juta ini. Memang saya dah terima sebulan yang lalu, tapi saya tidak akan menutarkan. Tapi kerana perkara ini sudah pun tular dalam media sosial, ada pula video yang menyebut begitu, saya haraplah agar anda berhati-hati. Kerana sesuatu yang belum sahih, yang belum pasti, eloklah jangan kita dedahkan. Saya tak tahulah, memanglah. Sebab itu saya katakan sekarang ni politik dalam media sosial ganas, saudara. Berhati-hati. Dalam keganasan itu, mereka yang mengirim ataupun yang subscribe ataupun menghantar juga boleh dikenakan tindakan. Ini di bawah undang-undang cyber. Saya haraplah teman-teman kalau tengok gambar begitu, cerita begitu, okeylah kita simpanlah ataupun tak payahlah nak ditularkan lagi. Isunya kita menanti. Saya menanti perkembangan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Saya dah bagi tahu bahawa ramai lagi akan kena. Tapi itu bukan berartinya mereka bersalah. Dan mereka ini akan disiasat. Biarlah SPRM menyiasat. Bukan saya nak membela, saudara, tidak. Apa yang terdedah itu kita agak mengerunkan. Tapi mudah-mudahan SPRM dapat mencari titik kebenarannya. Dan memanglah sekarang ni politik itu begitu. Tambah-tambah lagi apabila timbul isu kononnya ada usaha untuk menjatuhkan Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Anjung Kuasa Distrik Perdana. Saya dah bagi tahu pada teman-teman, sebenarnya bila mereka mau bercakap, biar ada logika, saudara. Bila saya dapat terima kiriman, kononnya 10 orang, katanya 15 orang daripada UMNO Barisan Nasional yang akan menarik sokongan, saya kata apakah cukup? Saat ini, kena ingat, realitinya Perikatan Nasional cuma mempunyai 74 kerusi parlimen.
Daripada 74 kursi parlimen, dia kena cari sekurang-kurangnya 38 sokongan di kalangan ahli parlimen. Sama ada daripada UMNO ataupun daripada parti-parti di Sabah dan Sarawak. Takkan mereka nak sokong bulat-bulat. Mesti ada dana yang akan digunakan kalau ada scheme of thing. Kalau mahu berlaku pembelian. Sebab saya tengok, saya lihat, ada juga media-media antarabangsa ataupun media dalam bahasa Inggeris juga pun menulis tentang isu ini. Saya geleng kepala, saya kata di mana faktanya? Siapa? Memang kita tahu ada usaha sedang dilakukan untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana mereka sekarang ini sedang diburu oleh ketakutan dan mimpi ngeri bahawa mereka sedang disiasat oleh pihak SPRM. Akaun-akaun mereka juga sedang diperhati. Tambah-tambah lagi menjelang musim pilihan raya di 6 buah negeri. Laluan wang ringgit itu pasti akan dipantau oleh pihak bank, oleh pihak berkuasa. Jangan lupa saudara, negara kita sekarang ni bukan rahsia lagi. Hubungan telefon semua boleh terdedah. Dalam dunia cyber yang selalu saya katakan dunia tanpa sepadan. Saudara, kalau dalam perbicaraan Datuk Seri Najib, perbualan Datuk Seri Najib dengan raja daripada Arab pun boleh terdedah, boleh didengar, apatah lagi sekadar sama-sama kita di sini. Tetapi saya nak nyatakan, apakah ada kemampuan Perikatan Nasional nak menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengusir beliau daripada anjung kuasa di Seri Perdana? Pertama, dia kena cari jumlah wakil rakyat sekurang-kurangnya 38 orang. Kalau ada scheme of thing, berapa dia sanggup bayar? Takkan nilainya 10 juta, takkan 20 juta. Ini soal hidup dan mati. Katalah kalau 50 juta ataupun 100 juta. Kena cari sekurang-kurang 1.3 bilion. Bukan sikit saudara. Itu kalau mereka tarik sokongan. Bila mereka tarik sokongan, maka dengan sendirinya kawasan mereka adalah kosong. Dan perlu diadakan pilihan raya. Boleh ke 38 ini menang sepenuhnya 38 kursi parlimen? Boleh menang semua? Jangan buat kerja Tuhan. Saudara Adam Jebat, saya nak jelaskan supaya rakyat jangan terpengaruh. Jangan kita dikelabukan oleh pihak-pihak pemain-pemain media sosial yang mewujudkan macam-macam persepsi, macam-macam cerita. Bagi saya, dedah kalau sesuatu yang benar. Kalau betul ada 15 orang tarik sokongan, tak jatuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalaulah benar ada 15 orang dan daripada Sabah dan Sarawak, terutama lagi Sarawak, apakah rakyat Sarawak mahu mengizinkan suasana itu berlaku? Kerana di Sabah Sarawak, pimpinan mereka sedang berusaha untuk memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan perjanjian 1963. Ini perjuangan mereka, di mana mereka menuntut agar kerusi parlimen ditambah untuk negeri Sabah dan Sarawak mengikut ketetapan perjanjian 1963. Ini penting saudara. Jadi kalau kita tak tahu latar belakang, kita akan terperangkap untuk percaya benda yang tak betul. Jadilah bualan omong kosong yang tidak mendatangkan sebarang faedah, tetapi ia memberi kesan yang teruk. Saudara Firdaus dia kata, kenapa Hakim Nazlan dengan Zeti masih belum didakwa? Ini Saudara Firdaus, saya tak boleh nak jawab. Ini terpulang pada bahagian mahkamah. Ketua Hakim yang menentukan. Nak kita bercerita lebih daripada itu tak boleh. Nanti saudara kena contempt of court. Tunggulah, sabarlah dulu. Memanglah kita tak boleh nak bercakap mengikut emosi kita saudara. Jangan kita terperangkap dengan emosi. Ini paling penting. Memang kita marah, kita hendakkan keadilan, kita menuntut keadilan. Tapi jangan lupa saudara, antara perjuangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak mahu adanya campur tangan orang politik dalam mahkamah. Sebab itu, dia tidak akan mengizinkan kerajaannya mencampuri urusan mahkamah. Tetapi bagaimanapun, itu tidak berarti beliau akan berdiam diri. Pihak-pihak berkuasa juga sedang memerhati. Sabarlah dulu. Tapi kita, jangan kita campur tangan. Kembali berusaha isu tentang kononnya. Besok, saudara. Tentang perbicaraan mesyuarat lembaga pengampunan yang akan diadakan besok. Saya bagi tahu nama Najib tidak ada dalam sedaran dan depan saya.
Itu yang saya dapat. Tetapi kalau itu berlaku, tak tahulah pula kita, saudara. Dan soal ini terpulanglah pada bidang kuasa pihak di Kementerian Keadilan. Kita tak boleh nak campur, saudara. Kita tunggu dulu. Sebagai warga yang mendaulatkan hal ehwal undang-undang, kita tunggu dulu. Sabar, jangan nak marah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab itu katanya, kalaulah Datuk Seri Najib tidak dibebaskan besok, maka orang UMNO akan tarik sokongan. Saya kata, tarik sokongan di mana? Tarik sokongan boleh jatuh ke? Tidak mungkin, saudara. Di Sarawak, mereka semakin kencang dan mereka tetap padu untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Petang tadi ada teman menghantar kiriman pada saya. Kata bagaimana kedudukan Sarawak mungkin mewujudkan sebuah kasino di Sarawak. Saya kata, rakyat di Sarawak, mereka berbilang kaum. Mereka bukannya seperti di Semenanjung, orang Melayu semua. Maksud saya tu majoritinya Melayu di Sarawak. Melayu kaum Bidayuh tak silap saya, tak ramai. Ramai yang bukan beragama Islam. Kalau mereka nak wujudkan kasino pun, kita tak boleh nak menentang habis-habisan. Sebab masing-masing ada caranya sebagaimana termaktub dalam Perjanjian 1963. Akhirnya Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Karim, dia kata terpulanglah pada kami. Macam mana nak jawab, saudara? 6 negeri UMNO akan hancur, ditolak orang Melayu. Itu kata mereka. Dan apakah mereka ini adalah Tuhan? Saya bagi tahu, saudara, Perikatan Nasional dalam kemiangan. Mereka amat miang sekarang untuk menghadapi pilihan raya negeri di 6 buah negeri kerana mereka sudah tidak punya dana untuk dihamburkan sebagaimana mereka lakukan dalam musim pilihan raya yang ke-15 dulu, waktu PRU 15 Parlimen. Selain daripada 6 negeri itu, semua orang tahu taburan wang bukan main-main, banyak digunakan. Tapi kali ini apakah mereka cukup dana dalam keadaan gini? Saudara Azizul Abdul Hamid, Sabah Sarawak bersama Yang Amat Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan. Ini benar, saudara. Dan bila mereka dalam keadaan kerisauan, kesukaran mencari isu. Politik ini selalunya berdasarkan kepada isu yang dicorakkan, yang dimainkan. Jadi macam-macam persepsi diwujudkan supaya rakyat membenci kerajaan perpaduan ini. Tapi bagi saya, di mana faktanya? Apabila mengatakan bahawa kerajaan ini akan jatuh untuk mengurangkan keyakinan rakyat terhadap calon-calon daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO dan Pakatan Harapan. Ini matlamat mereka. Jadi didogmakan, diceritakan kononnya Anwar Ibrahim ni akan jatuh, kononnya tak kena, ini tak kena, macam-macam, saudara. Dan realitinya nil. Tak ada, saudara. Saudara Mahathir Hashim, dia kata duit di luar sistem mereka banyak. Itu sedang diintip oleh pihak berkuasa. Apakah mereka berani? Apakah mereka berani untuk menggunakan wang yang mereka miliki yang kita tak tahu daripada sumbernya? Ini kena ingat, saudara. Saya nampak pilihan raya kali ini mereka dalam kelemasan. Sebab itu mereka mencari isu. Malahkan isu yang kecil-kecil pun cuba dilonjakkan. Contoh, isu rumah terbuka Aidilfitri. Ini dijadikan isu setiap hari. Tahu ada yang kata gunakan dana rakyat, mengatakan tak patut. Isunya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hadir insya-Allah besok di Kedah untuk bertemu rakyat dalam rumah terbuka Aidilfitri. Pun dijadikan isu politik semata-mata untuk menghakis keyakinan ataupun mengwujud amarah. Itu belum lagi kalau Sanusi kata tidak dijemput, pun dikata bahawa kerajaan ini tidak menghormati kerajaan negeri. Sebab saya tengok tadi tu Datuk Yaakob daripada Kelantan, Menteri Besar Kelantan berkata saat ini beliau juga masih lagi belum menerima jemputan. Soal jemputan ini pun akan jadi isu. Apatah soal isu Yasin itu soal araya Yasin satu hal lagi yang akan dimainkan sebagai usaha untuk menggamit sokongan warga supaya mengundi calon-calon mereka. Yang saya katakan amat sukar, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya berharap agar warga kita jangan kita terperangkap dengan isu-isu yang dimainkan. Sebab itu saya nak cakap, saudara, jangan labu-labu. Politik ni perniagaan. Itu kaya kat ahli politik. Rakyat bodoh, elok ditipu dengan pelbagai isu. Benar, saudara. Lontar saja isu. Sedangkan mereka yang bertanding apa semua mengharapkan apa? Mereka menawarkan diri bukan nak memperjuangkan rakyat. Ini terbukti.
Bagaimana ini persidangan parlimen baru-baru lepas dalam isu bajet, berapa ramai wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang benar-benar memperjuangkan isu rakyat. Persoalan ni kena lihat, kena tengok bagaimana di negeri. Saudara, kena ingat saudara. Sekarang ni politik sekarang ni saudara, saya melihat macam kawan saya hantar kiriman, betul juga. Politik orang Melayu ni sekarang ni saudara, kita ni diibaratkan kita berebut nak memancing dalam parit, bukan di lautan yang besar, bukan di samudera yang luas, dalam parit. Semua berebut. Sebab itu banyak parti. Kita ada UMNO, kita ada Keadilan, kita ada Amanah, kita ada PAS, kita ada PBM, kita ada Parti Pejuang, kita ada DAP. Yang UMNO, yang Melayu saja berapa banyak? Berjasa. Saudara, begitu banyak. Tapi seolah-olah kita memancing dalam parit. Ikan berapa ekor saja, itulah cuba diusahakan. Akhirnya macam kata jadi, dia kata tadi buat perumpamaan pula. Dia kata seperti memancing ikan seluang. Ikan seluang mana nak makan umpan besar? Dah jadi terpaksa beri umpan kecil. Umpan kecil ni isu. Saudara Sarah, dia kata pas bila orang Melayu sekarang UMNO dah tak sesuai lagi untuk Melayu. Saudara UMNO dah habis. Kata saudara, kata Puan Sarah, saya tak nampak. Cuma yang saya nak berseru pada warga UMNO, kukuhkan ukhuwah kita, teruskan perjuangan. Apa spesialnya parti-parti lain? Mereka lain tak ada memberi laporan yang negatif terhadap parti UMNO. Matlamatnya untuk menghitamkan. Macam-macam isu dibuat. Dulu berusaha agar Presiden UMNO disingkirkan. Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi perlu disingkirkan. Kerana kalau Datuk Seri Zahid Hamidi tidak memimpin UMNO, maka 30 ahli parlimen ini secara bermutlak, secara beramai-ramai akan keluar. Itu matlamat mereka. Dan ini tidak berjaya. Saudara Pok Lee, dia kata pembangkang yang tidak membina untuk rakyat dan negara. Itu jelas saudara. Saudara Azam Azam, dia kata memancing dalam parit. Parit pula air beracun. Yang masalahnya rakyat. Saya selalu bercakap saudara, yang paling penting bagi saya lah rakyat saudara. Macam mana sekarang ni, dah terdedah pula. Saya marah juga saudara. Bagaimana jati diri bangsa kita yang sepatutnya digunakan untuk memperjuangkan bangsa hanya seperti bila berada ada patah politik, cabut kerih. Hidup Melayu, hidup Melayu, cabut kerih saudara. Itu dululah. Sekarang tak adalah buat begitu. Kemudian sarung balik kerih, duduk dekat coffee house, isap sigar, makan steak. Itulah pemimpin yang ada, yang bercakap soal berjuang untuk rakyat. Tak maaf lah saudara, saya minta maaf lah, orang macam ni hilang penghormatan saya. Anda nak marah-marah lah, saya peduli apa? Masing-masing kita dah cakap, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Banyak saya melihat kebanyakan parti-parti politik menjaja isu yang kadang-kadang tidak relevan. Contoh bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan akan dijatuhkan. Nak jatuhkan kalau 38 ahli parlimen yang diperlukan, itu baru dapat 112 kursi. Kalau 38 ahli parlimen semua menyokong Perikatan Nasional untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, 38 ni berapa bayarannya? Apakah ahli parlimen itu sedar bahawa mereka akan kehilangan kursi kerana akan diadakan pilihan raya balik? Berapa jumlahnya? Berapa ratus juta wang negara nak dihabiskan, wang yang akan dihabiskan? Kenapa tidak wang sebut dikembalikan pada rakyat? Kalau benar-benar kamu ikhlas berjuang untuk rakyat, biar rakyat rasakan. Sebab 38, kalau satu orang 50 juta, 1.5 bilion. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng saudara, bukan sikit-sikit wang akan digunakan. Itu hanya untuk kalau wakil rakyat itu bersetuju. Kalau mereka tak setuju, macam mana? Katalah bersetuju dapat seorang 50 juta, mereka akan terperangkap dalam SPRM, menyalahi kedudukan untuk menangguk keuntungan peribadi. Dan kalau bertanding, okeylah, boleh bertanding semula lah. Kononnya akta itu boleh, SPRM begini, bolehlah bertanding semula 38 orang ni, boleh ke menang? Saya nak bagi tahu saudara, calon di Sembrong pun belum pasti boleh menang. Calon UMNO di Sembrong pun boleh pasti menang. Katalah kalau semua sokong, even
Semalam pun saya dah jelaskan bahawa bagaimana Presiden MCA dia menafikan. Kalaulah dia pun bersama bersekongkol, dia pun belum tentu boleh menang di air hitam. Begitu juga dengan ahli Parlimen Tanjung Piai. Ini keadaan sekarang. Saudara ofisial. Dan bagi saya, mereka ni nampak sangat mementingkan diri, nak menghuru-harakan. Dan kesan daripada itu, saya selalu bercakap soal kesan. Kesan politik yang cukup tempang, yang cacah merbak, yang merosakkan negara ini, maka pelabur-pelabur takut nak datang. Pelabur-pelabur tak tahu macam mana kita tahu di negeri kita. Jadi bila dengarkan berita kononnya 38 MP akan tarik sokongan, kononnya pelabur tak nak datang. Dia kata kestabilan politik tak lagi ada lagi di Malaysia. Tunggu lagi. Berapa lama rakyat nak tunggu? Mereka memang mengundang masalah. Kerana kalau pelabur datang, wujudnya bidang pekerjaan, rakyat akan menyokong kerajaan. Itu matlamat mereka, saudara. Jangan kita terperangkap dengan percaturan politik tempang yang dilakukan oleh puak-puak yang memang tak senang sebab mereka tak dapat jadi Perdana Menteri. Matlamat lain tak ada kerana nak jadi Perdana Menteri. Saya hairan jauh mula-mula kata dulu tak nak jadi, kalau tak dapat jadi Perdana Menteri, tak mau menyokong. Dan sekarang ni kumpulan itu kononnya, kalau berjaya menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka Tan Sri Muhyiddin lah akan jadi Perdana Menteri. Tapi yang terbaru saya dengar pula katanya nak dipilih pula orang lain daripada Sarawak untuk jadi Perdana Menteri. Kononnya. Apakah itu benar? Tan Sri Muhyiddin dia kata nothing less. Dan ini keadaan. Saudara. Saya Azhar reply, ya betul lah, tak payahlah. Kalau anda baru macam Sarah, baru main politik ni, tak payah bercakap lah. Anda tahu dekat mana? Sumber anda di mana? Di mana anda punya source of informasi? Saya berderet, saya. Macam-macam saya dapat tahu. Macam isu tanah reserve Melayu. Memang benar. Bagaimana jaringan pertubuhan bangsa yang telah pun membuat laporan kepada pihak berwajib. Bagaimana tanah-tanah di Perak telah pun tergadai. Ini tanah-tanah milik Melayu, tanah reserve Melayu. Ini juga dilakukan oleh pengkhianat. Bagi saya, siapa saja berlakukan perlu dibawa ke muka pengadilan. Ini pengkhianatan terhadap bangsa. Tadi saya terima satu panggilan ataupun satu informasi daripada sahabat saya, Saudara Abdullah. Dia mengatakan bahawa lebih kurang 12 orang penduduk di kawasan sekitar Sungai Buaya di Ulu Selangor telah pun menerima surat. Mereka dah tinggal di situ sejak tahun 70. Bagaimana kerajaan negeri Selangor telah pun mengantarkan notis supaya mengosongkan tanah tersebut. Kenapa jadi begitu? Saya jangan lupa, saya dulu saya marah sangat Datuk K. Toyo. Bagaimana peristiwa di Kampung Berembang. Saya harap Datuk Seri Amiruddin sila campur tangan dalam masalah di Ulu Selangor, di Sungai Buaya ni. Jangan diizinkan soal politik dan juga soal orang kita tak ada tempat. Kenapa tidak jadikanlah sebagaimana perjuangan Allahyarham Datuk Harun Idris. Warga kita yang tidak punya ini hak tanah, berilah mereka kesempatan. Kalau itu tanah reserve Melayu, biarlah, apa masalahnya? Ini keadaannya. Saudara, ini saya melihat. Saya terus terang saya kata, saudara, saya bukan hanya membela. Kalau itu datang, kalau kebejatan itu datang dari pimpinan UMNO, kita balon. Kalau itu datang pimpinan kerajaan, kita balon. Tak ada masalah. Bukan kita harus mendewakan. Tidak harus ada pemujaan. Ini keadaannya, saudara. Dan saya melihat bagaimana suasana sekarang ni. Bagai contoh, saya bagi tahu. Contohnya, menjadi isu skandal YNDB. Hari ini dah terdedah, saudara, dari Washington. Bukan di Malaysia. Mahkamah di Washington. Juri Mahkamah Persekutuan Washington pada hari Rabu kemarin mensabitkan kesalahan terhadap penyanyi rap yang juga pemenang anugerah Grammy Award, itu Prakazil Pras dari kumpulan hip hop The Fugees atas tuduhan jenayah kerana dia didapati bersalah berkomplot dengan ahli perniagaan dari Malaysia yang kini dalam buruan, itu Joe Low. Ini jelas saya. Jolo, sebab itu usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membawa balik Jolo ke negara ini satu benda yang harus kita sambut baik. Dan kita sabarlah, bertabahlah. Sabarlah dulu, tunggu. Bila Jolo bawa balik nanti, barulah segalanya terdedah. Siapa sebenarnya yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional?
Saudara Arif Amirul kena buat PRK pula lah kalau dia orang khianati kerajaan perpaduan. Adakah 38 kursi itu PN tetap menang? Itu persoalannya Saudara Arif Ahmad, Saudara Arif Amirul. Tak akan menang. Takkan. Malahan kalau itu berlaku di Sarawak, orang Sarawak akan meledak-ledak amarahnya. Kerana inilah pertama kali sejak penubuhan Malaysia, Sarawak diberi kerusi yang begitu tinggi dalam dianjung kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Takkan orang Sarawak nak biarkan adanya wakil rakyat mereka yang mengkhianati rakyatnya sendiri? Ini perlu kita ingat, jangan mudah. Wakil rakyat begitu sebut akan dicemuh. Mungkin dia fikir duit dia boleh tarik sokongan. Tapi untuk calon yang lain boleh menang. Tak akan dapat, saudara. Ini keadaan yang saya lihat. Dan saya tengok sekarang ni. Macam contohnya perbalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Kita tunggulah, saudara. Kita tunggu. Akan terdedah. Pasti akan terdedah. Jangan diam-diam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia buat tak tahu. Okeylah kata apa semua. Tunggu, saudara. Selagi sekali dah libas nanti tak terap. Saya dapatan saya banyak isu-isu yang akan didedahkan. Tapi ada kalanya saya tak boleh mendedahkan apabila saya terikat dengan etika sebagai wartawan, tak boleh dedah semua. Apa hal sebenarnya Zam Talib? Siapa yang curi duit? Ini saudara, kenapa kita menyemai kebencian pada seseorang yang masih lagi di peringkat mahkamah? Itu masalahnya. Saya haraplah saudara. Mungkin saudara nak sokong, saya tak marah. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda nak sokong siapa pun, sokonglah. Itu hak. Tetapi saudara, macam mana ni ini yang saya lihat, saya tatap, saudara, bagaimana akhirnya ini kenyataan. Semalam benda ni keluar. Itu sisa politik Menteri Kewangan. Itu saudara Munim. Amin Munim, dia menempelak pembangkang yang didakwanya sentiasa cuba mencari kesilapan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa saja Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, semua tak kena. Buat rumah terbuka, salah. Basmi kemiskinan tega, salah. Dan tangkap orang bawa ke mahkamah yang terlibat dalam kebejatan rasuah pun salah. Malahan silap bulan kata saudara Munim, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memulihkan air di Kelantan pun mungkin akan dianggap salah. Menurut Mak Kamil, dia mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Sanusi terhadap penganjuran rumah terbuka katanya. Ya, jadi itu isunya, isu rumah terbuka ni dah jadi satu isu yang berpanjangan, tak henti-henti. Saudara. Tapi sekarang ini yang kita lihat, apa yang cuba mereka lakukan adalah untuk menghakis keyakinan. Sebab nak menghadapi pilihan raya ni, nak menghadapi pilihan 6 negeri ni. Itulah sebab itu saya tengok catatan Profesor Datuk Muhammad Agus. Ini head of JKOM, Jabatan Komunikasi Jabatan Perdana Menteri. Saya rasa ada relevannya. Saya memang minta izin untuk saya baca. Memang benda ini ada juga tersiar dalam media sosial dan sebagainya. Tapi perlu kita dengar betul-betul. Kerana menurut saudara Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof, dia kata dia dibesarkan dalam keluarga PAS. Sehinggalah dia dewasa, beliau masih lagi menyokong PAS. Kerana mudah. Kononnya waktu itu PAS memperjuangkan keadilan Islam dan keadilan sosial. Tapi katanya sekarang ini sudah berubah secara total. Perjuangannya penuh dengan retorik agama dan memperkudakan agama untuk mendapatkan kuasa. Nampak sangat, kata Dr. Agus, kegelojohan PAS memanipulasikan Islam untuk memburu kekuasaan. Jadi sebarang perbezaan pendapat dengan pandangannya, mereka akan serang secara berjemaah. Dan serangan itu tentulah dengan penuh emosi, macam-macam lah. Pembunuhan karakter pun berlaku. Tidak cukup dengan ingat agama, PAS turut memperjuangkan isu kaum dan bangsa yang ini bahaya pada negara kita yang negara majmuk. Soal asabiyah lah dan sebagainya. Dulu dan sekarang banyak berbeza, kata Profesor Agus. Dulu sekarang banyak berbeza. PAS dulu pimpinan macam Ustaz ada Tuan Guru Nik Aziz, jelas. Saya pun tak banyak menyerang PAS waktu pimpinan Dr. Nik Aziz. Tapi sekarang ini saya lihat bagaimana menurut Profesor Agus, dia kata PAS menjual. Dia kata Islam.
apakah Islam ini sebagai bahan dagangan. Jadi dia kata dia sungguh tidak selesa dengan politik PAS hari ini. Walaupun dia lahir daripada keluarga penyokong tega PAS. Kita tegur dan kritik, dia anggap sesat dan jahat. Dahulu PAS dilihat rasuah itu jijik. Tapi kini PAS melihat rasuah itu sebagai derma. Politik PAS tidak ada lagi kasih sayang. Yang ada hanyalah kebencian bagi mereka yang berbeza pendapat dengannya. Menyokong PAS, mereka janjikan syurga. Dan menentang PAS, mereka ugutkan akan berada di neraka. Itu kata Profesor Agus. Dia kata, saya fikir politik PAS begini sewajarnya ditolak. Dan saya harap sangat anak-anak muda dan pengundi yang mahukan negara kita maju ke hadapan dan menyantuni keharmonian sebangsa. Kita perlu aman untuk rakyat hidup dalam kesejahteraan. Jadi mujurlah katanya. Dalam PRU lepas, kenyataan kita cukup jumlah tidak berlaku untuk mengangkat sumpah. Kalau tidak, tak tahulah apa nak jadi. Itu kenyataan tulisan daripada saudara Profesor Agus. Saya melihat saudara bahawa serangan yang dilakukan tidak lain tak bukan mereka memburu kuasa. Saya malah nak layan lah Sarah ni. Dia kata Melayu PH imam dia dalam Lim Guan Eng. Saya mengarut. Saya tarik ke sana, tarik sini. Kita bercakap satu-satu. Kalau saya nak angkut satu gerabak cerita, contohnya kalau saya nak balon PAS, banyak. Tapi buat apa kita melirik sana, melirik ke sini? Matlamat dia apa, Sarah? Tell me the truth. Apa yang anda maksudkan? Anda nak kata UMNO itu jahat? Saya tak kata parti PAS jahat. Saya tak kata parti keadilan jahat. Saya tak kata parti PBM jahat. Yang jahat pimpinan. Mereka yang mengadu dombakan. Mereka yang menjual agama untuk mencari pengaruh politik. Jadi anda yang terpengaruh terus mengatakan UMNO itu rosak. Ini tak betul. Nak main politik biar betul-betul. Biar ada isu. Isu apa yang anda nak jaja sekarang? Sekarang ni. Ya saudara Ziza Jin, dia kata Sarah tu jantan menyamar dalam TikTok. Bagi saya dia nak menyamar tak menyamar pun saya tak kisahlah saudara. Kalau dia menyamar, dia bukan anak jantan. Kalau mereka benar-benar berani, terjemahkan diri anda, bercakap. Mari kita berbahas, tak ada masalah. Lontarkan pandangan, kita jejahkan satu persatu. Ini tidak, main tembak, sembunyi sana, sembunyi sini. Buat apa? Jadi akhirnya timbullah cerita macam-macam. Saya tak maulah nak katakan anda tu papuk ke apa ke, tak maulah. Tetapi saya melihat, kita nak bercakap soal politik biar jujur. Mesti jujur, ikhlas ke mana perjuangan. Perjuangan UMNO jelas dan hari ini kita telah pun melakukan islah. Saya dah bercakap UMNO sedang melakukan islah dalam kepimpinan. Sebab itu kita sekarang ni siapa saja melakukan kebejatan, kita tidak akan sembunyi ataupun masuk bawah kapet. Tetapi janganlah fitnah itu digunakan dalam politik kita. Daripada Perlis sampailah ke Sabah hari ini, pimpinan muda sudah pun berada di anjung kuasa di setiap bahagian. Cuma saya dah bagi tahu, pimpinan UMNO di peringkat bahagian hendaklah menggandakan usaha, mendekatkan diri dengan rakyat, menjelaskan isunya. Bukannya kita leka. Saya marah juga orang UMNO sebab merasakan bahawa seolah kita ni berkuasa, kita ni kerajaan. Tak betul. Itu tak betul. Dengan hanya mempunyai 26 kerusi parlimen, kita bukanlah satu dominan dalam kerajaan hari ini. Tapi bagaimanapun pengorbanan gabungan parti-parti politik dalam kepimpinan Pakatan Harapan, mereka sudi menerima UMNO dan diberi 6 kursi menteri. Ada parti yang dapat 40 parlimen pun mereka dapat 4 kursi saja, saudara. Ini keadaannya. Parti Amanah pun cuma dapat 2 menteri je. Jadi mereka sanggup untuk bersama dengan UMNO. Perlu kita santuni, tapi usaha sedang dilakukan untuk melaga-lagakan, didedahkan konon itu, konon ini. Saya nak bagi tahu, dalam Perikatan Nasional ada gabungan partinya, itu parti gerakan. Buka balik sejarah. Siapa yang mengasaskan gerakan? Gerakan ini diasaskan oleh Lim Chong Yu, satu pemimpin yang cukup cabanis. Tapi bagaimanapun dapat ditawan hatinya oleh Tun Razak membentuk perikatan, membentuk Barisan Nasional. Tapi jangan lupa, tanya orang Pulau Pinang, cara Lim Chong Yu mentadbir. Teruk, saudara. Hari ini parti gerakan bersama dengan Perikatan Nasional. Ini kena jelas. Jangan kita nak bercakap sana, bercakap sini. Faktanya. Ini tidak. Bab
Dalam Perikatan Nasional ada parti gerakan didiamkan. Yang ditonjolkan antara PBM dengan PAS. Kenapa? Kerana UMNO memutuskan hubungan dengan PAS yang tidak lagi menyantuni Muafakat Nasional. Ini dijaga kononnya UMNO tidak sudi untuk bersama-sama dengan PAS dan PBM membentuk kuasa Melayu Islam. Itu yang dijajakan. Sedangkan jangan lupa saudara gerakan bersama dengan mereka. Jadi jangan cerita bohong, cerita fakta. Saya bercakap terus terang, UMNO tidak sudi menerima PAS, menerima PBM dalam gagasan Muafakat Nasional kerana kita merasakan adanya pengkhianat-pengkhianat dalam PBM. Mereka sanggup mengkhianati UMNO dan bila diberi kuasa, beri kesempatan untuk jadi Perdana Menteri, mereka lanyak UMNO bagai nak rak. Jadi macam mana? Opah kata tak boleh buat macam mana pun demi perjuangan tali Allah kena disantuni. Kita nak tanya pula dengan PAS. Kamu paksa kami baik dengan PBM, kenapa kamu tidak mahu berbaik dengan Parti Amanah? Itu lebih penting. Amanah juga adalah yang keluar daripada PAS, membentuk parti politik, pimpinan Datuk Seri Mahmad Sabu. Kamu mulakan usaha anda. Terima amanah seadanya. Bolehlah kita bincang nanti tentang kita dengan parti PBM. Jadi selagi anda tak boleh menunjukkan contoh yang baik, jangan paksa kami. Sebab itu antara kita dengan PBM berpatah arang, berkerautan. Sebab itu mereka yang menyokong PBM ini, UMNO merasakan mereka ini adalah pengkhianat pada parti. Kerana matlamat PBM ditubuhkan nak bagi mati UMNO. Orang macam Sarah ni tujuannya lain tak ada, nak bunuh UMNO. Parti yang berjasa. Soal pemimpin yang dulu ataupun yang ada yang korup dan sebagainya, bawalah ke muka pengadilan. Tak ada masalah, insya-Allah. Mungkin malam besok saya nak terang lagi. Saya cakap lebih nanti, panas-panas ni badan dah berpeluh. Saya rasa kita tenangkan keadaan. Saya minta agar warga kita faham politik ini is the art of deceiving mankind. Politik yang sentiasa caturnya tak lain tak bukan untuk melaga-lagakan. Masalahnya orang UMNO ni suka pada politik yang antuk-antuk. UMNO ni, Melayu ni, selagi kita mengamalkan politik perpecahan, bila kita nak maju ke hadapan. Jadi kenalah. Orang Melayu suka memancing di dalam parit bersama dengan parti-parti politik yang betul banyak. Siapa dapat, dapatlah seluang. Tapi banyak juga anak seluang yang jauh melaut. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.